Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kelas kita Pendidikan Islam tahun 6. Kita akan sambung pelajaran kita pada bidang sirah. Kita akan sambung pelajaran kita pada bidang sirah pada tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Sebagai ulang kaji pada tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Dan pada minggu ini kita akan sambung di muka surat 138. Kita akan tengok berkenaan isi Perjanjian Hudaibiyah dan kesannya, serta muka surat 139, iktibar dan hikmah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan apa itu berkenaan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Kita dah tahu sedikit berkenaan sejarah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Dan pada minggu ini kita akan sambung berkenaan isi Perjanjian Hudaibiyah. Diminta kepada murid untuk sama-sama membuka muka surat 138. Mari kita baca tajuk isi Perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Kita akan baca isi perjanjian dan kita akan tengok kesannya. Kesan daripada isi Perjanjian Hudaibiyah. Baik, isi perjanjian nombor 1, gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata ni bermakna pada perjanjian itu tidak boleh berlaku peperangan yang melibatkan menggunakan senjata. Tidak boleh ada pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah. Itu dipanggil gencatan senjata. Maknanya tidak boleh mengangkat senjata selama 10 tahun. Okay, apakah kesan daripada gencatan senjata selama 10 tahun? Kesannya ialah pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Ini kelebihan dia apabila perjanjian ini dibuat. Jadi, kelebihan dia kepada Nabi untuk menyebarkan lagi dakwah lebih secara terang-terangan. Jadi, tidak boleh berlaku pertumpahan darah. Sama-sama berjanji. Orang Islam tidak boleh membunuh musyrikin Quraisy dan musyrikin Quraisy pun tidak boleh membunuh orang Islam. Jadi, kesan dia baik untuk Islam. Okay, kemudian, isi perjanjian yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Jadi apakah kesannya? Kesannya keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Jadi tahun tu tak boleh menunaikan umrah, jadi orang Islam rasa lagi kuat azam dia orang nak pergi umrah untuk tahun yang seterusnya. Itu dia punya kesan dia. Kemudian yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Maknanya pihak orang Islam bebas nak buat perjanjian dengan sesiapa yang dia nak, dan kaum musyrikin pun bebas nak buat perjanjian dengan sesiapa yang mereka suka. Jadi apakah kesannya? Kesannya Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Kemudian yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Okay, kalau orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran daripada walinya ataupun penjaganya, walaupun orang tu dia telah memeluk Islam, dia kena pulangkan balik kepada kaum dia. Sebaliknya yang kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Ini terbalik pula. Kalau daripada pihak Nabi datang kepada pihak mereka, pihak Quraisy Mekah, mereka tu tidak boleh dipulangkan. Jadi nampak macam tidak adil, tapi sebenarnya Nabi dia ada strategi dan kebijaksanaan dia. Walaupun nampak daripada perjanjian ni nampak berpihak pada pihak sana, tapi Nabi bersetuju untuk mengadakan perjanjian tersebut. Sebab apa? Sebab inilah peluang Nabi nak menyebarkan dakwah dan Nabi nak menunjukkan akhlak Nabi kepada mereka. Jadi apa kesannya?
peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Jadi bila diadakan perjanjian seperti ini, jadi peluang kepada Nabi untuk bermuamalah dengan orang bukan Islam dan dalam masa yang sama dapat menyebarkan Islam kepada mereka. Kemudian, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Jadi bertambah ramai lagi penduduk Mekah yang telah memeluk Islam dengan dibuatnya perjanjian seperti ini. Okey, baik. Kita dah tengok perjanjian, isi perjanjian dan kesannya. Jadi sekarang mari kita tengok iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dia ada 3 kategori, iaitu iktibar ataupun hikmah sebagai seorang pemimpin, kemudian hikmah sebagai seorang yang dipimpin, dan yang ketiga sebagai seorang Muslim, individu. Daripada segi sebagai seorang pemimpin, orang yang memerintah itu, apa hikmah ataupun iktibar yang dia akan dapat? Sebagai seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang yang bijak merancang dan mengatur strategi. Bila dia dah belajar sejarah perjanjian Hudaibiyah, dia akan pemimpin itu akan menjadi seorang yang bijak. Bijak macam mana? Bijak untuk merancang. Apa-apa kepimpinan dia akan bijak, dia akan ada strategi dia sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang dapat mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Bila seorang pemimpin tu, dia mempelajari ataupun dia tahu tentang sejarah perjanjian Hudaibiyah dan dia ambil iktibar daripada perjanjian Hudaibiyah ni, dia akan menjadi orang yang bila ada masalah, dia akan dapat mengatasi masalah dengan tenang dan secara rasional. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin tu akan menjadi seorang yang bijak membuat sesuatu keputusan. Bila dia nak buat sesuatu keputusan, dia akan melakukan keputusan yang bijak, yang terbaik. Sebab dia ikut contoh daripada Nabi Muhammad SAW lah. Sebab Nabi Muhammad SAW tu seorang yang bijak. Al-Fatanah. Nak jadi seorang pemimpin ni, dia mesti kena ada sifat bijak tu. Baru boleh jadi seorang pemimpin. Daripada segi sebagai seorang dipimpin. Kita ni lah rakyat-rakyat ni. Apa dia akan dapat? Yang pertama, dia akan menjadi seorang yang taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Dia akan menjadi seorang yang taat kepada pemimpin tersebut. Dalam Al-Quran Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan ulil amri, pemimpin. Jadi, rakyat ni ataupun orang yang dipimpin ni, dia akan jadi orang yang taat kepada orang yang memimpin. Selagi mana orang yang memimpin tu memimpin dengan cara yang betul lah. Yang tidak melanggar syarak, tidak melanggar hukum hakam agama. Jadi dia kena taat. Kemudian yang kedua, rakyat tu akan menjadi berganding bahu dan menyokong pemimpin. Jadi dia akan sama-sama bantu, dia akan menyokong apa saja tindakan pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dipimpin itu dia akan mengamalkan toleransi. Toleransi ni maksud dia bertolak ansur. Tidaklah mementingkan diri. Apa-apa benda dia akan sentiasa bertolak ansur. Bila orang yang sentiasa bertolak ansur ni, orang suka dengan dia. Sesiapa pun suka bekerjasama dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tak mementingkan diri. Jadi dia sentiasa membantu orang. Lepas tu kalau ada apa-apa, dia bertolak ansur. Okay, itu sebagai seorang yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang Muslim. Individu lah. Yang pertama, mentaati perintah Allah dan Rasul. Kita akan jadi seorang yang taat. Taat kepada apa saja perintah yang Allah suruh buat, kita akan buat. Dan larangan Allah kita akan tinggalkan. Kemudian yang kedua, dia akan jadi seorang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Bila dia nak buat sesuatu, dia akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh nak melaksanakan sesuatu benda itu. Contohnya, kalau sebagai seorang pelajar, dia akan belajar bersungguh-sungguh. Jadi sebagai seorang pekerja pula, dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dan dia akan melaksanakan kerja itu dengan amanah. Kemudian yang ketiga, dia akan menjadi seorang yang menepati janji. Seorang Muslim itu mestilah mempunyai sifat yang apabila dia berjanji, dia kena tepati janji dia. Kalau tidak, dia akan menjadi ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ni, apabila berjanji, dia tak menepati janji. Jadi kalau kita nak elak daripada tergolong ataupun menjadi ciri-ciri munafik tu, kita kena tepati janji kita. Kemudian kita tengok apa yang budak tu kata. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah
membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Baik, kita tengok rumusannya. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termeterai Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah adalah daripada peristiwa ni lah, Perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, jadi kita dah baca, kita dah tengok ada isi perjanjian dan kita dah tengok iktibar dan hikmah dan rumusan daripada Perjanjian Hudaibiyah. Diharapkan kita sama-sama dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Semoga murid-murid boleh memahami pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain hari insya-Allah pada tajuk yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.